pendengar Ria 897, berikut ini akan saya bacakan kiriman email yang pertama daripada seorang pendengar yang mengirimkan email kepada saya. Nama yang digunakan sebagai Regina. Kata Regina, pengalaman beliau ini adalah satu pengalaman pribadi dan satu pengalaman yang telah pun menimbulkan satu kekesalan yang teramat dahsyat dalam hidupnya. Regina, dari apa yang saya baca, saya difahamkan, boleh saya katakan pendengar Ria bernama Regina telah bermain dengan api. Di sini saya akan ringkaskan kisahnya sebab panjang dikirimkan emailnya. Regina berkenalan dengan seorang jejaka yang bernama Daud. Daud ini adalah suami seseorang. Suami kepada seorang pendengar. Saya tak nak sebut nama penuhnya, saya gunakan nama samaran Fauzia. Ya, Daud pun bukan nama yang sebenar. Regina juga saya rasa mungkin nama samaran yang digunakan oleh pengirim ini. Jadi Regina berkenalan dengan seorang lelaki namanya Daud. Daud ini adalah suami kepada Fauzia. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya Daud berpisah dengan isterinya Fauzia dan mengahwini berumah tangga dengan Regina. Hidup mereka macam biasa yang disangkakan. Bahagialah sebagai pasangan baru berumah tangga, siapa yang tak bahagia kan? Jadi, tapi isteri Daud ini memang sedih kehilangan suami yang disayangi. Daud dan juga isterinya berumah tangga tidak mempunyai cahaya mata. Jadi Daud berpisah dengan Fauzia. Fauzia hidup keseorangan tapi mati-mati nakkan suaminya kembali. Sampaikan ini yang saya dengar, yang saya baca depan saya ni. Entah sejauh mana kebenarannya, kita tak pasti. Yang penting Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Dari apa yang saya baca, saya cuba ringkaskan. Sebab email ini lebih kurang dari memang panjang ceritanya, boleh buat novel ni. Ada 4 muka surat. Kesimpulannya awal tadi bila saya baca, bila Fauzia, bekas isteri Daud, tak dapatkan suaminya kembali, pelbagai cara dia cuba dapatkan. Suaminya yang bermain kawin 3 akhirnya berkahwin dengan Regina. Bayangkan para pendengar, sampaikan isterinya jatuh sakit menyebabkan maut. Bila Daud terima berita tersebut, mungkin dalam perasaan isi hati Daud masih ada perasaan sayang terhadap isteri pertama, bekas isteri pertama ni. Jadi bila dengar isteri masuk hospital dalam keadaan sakit tenat, Daud datang sebagai seorang bukan suami tapi manusia yang mempunyai perasaan mungkin. Datang berjumpa dengan bekas isteri yang pertama di hospital ... Bila sampai, dalam tu ada ibu dan ayah Fauzia, bekas mak mentua Daud. Ibu dan ayah Fauzia keluar nak berikan Daud masa bersama dengan bekas isterinya dalam saat-saat terakhir. Dan para pendengar Ria 897 FM, bersama dengan Daud, yang berdiri di luar adalah Regina. Bila Daud berjumpa dengan bekas isterinya, katakan abang minta maaf, tolong maafkan abang. Inilah kisahnya. Casey. Regina kata, saya masuk dalam, terperanjat. Saya dengar bekas isteri suami saya ni mengatakan, kau keluar. Sampai aku mati, aku akan porak-perandakan keluarga engkau. Itu yang dia katakan dalam keadaan marah, Kisi. Bayangkan para pendengar Ria 897 FM. Fauzia tak akan maafkan suaminya, malah sebelum dia meninggal dunia, dia sempat kata pada suami, kau keluar, aku akan porak-perandakan rumah tangga. Bila dapat tahu Fauzia telah lakukan sesuatu pada dirinya, menyebabkan antara sebab yang dia akan meninggal dunia lah. Jadi setelah dikebumikan, selesai semua, Daud kembali dengan isteri ke rumah macam biasa. Sejak dia kembalilah ke rumahnya, pelbagai gangguan yang dialami. Antaranya, Daud pernah kejutkan isterinya yang baru, Regina, pada pukul 2:30 pagi. Dia kejutkan, Yo bangun yo. Bila Regina bangun, dia tunjuk dekat tingkap,
nampak kepala arwah isterinya dengan muka pucat, mata terbeliak, sedang nak tengok dan nak masuk ke dalam rumah. Regina dengan suaminya nampak terperanjat. Antaranya gangguan nampak kelibat isteri dalam rumah. Dan ini berterusan untuk beberapa minggu, hampir bulan, kata Regina. Sekarang ini Casey, kata Regina, suami saya Daud dah tak siuman, hilang akal. Dah tak macam orang biasa. Dia dah tak kerja lagi sebab dah tak boleh bertugas. Dia hanya akan duduk gila bayang termenung setiap malam. Yang menakutkan Casey, walaupun suami saya macam tu, saya tetap jaga dia, Casey. Pukul 3 pagi, saya bangun dari tidur tengok suami tak ada atas katil. Saya fikirkan dia pergi tandas. Casey nak tahu apa dia buat? Casey, suami saya rupa-rupanya bukan pergi tandas. Suami saya berada di dapur, dekat tingkap dapur. Dia buka tingkap seluas-luasnya. Dia nak panjat, Casey. Nasib baiklah saya nampak. Dengan segera tarik baju sampai dia jatuh terduduk di atas lantai. Kemudian saya tanya, kenapa buang macam ni? Dia tak layan saya. Dia kata, Fauzia kat luar panggil abang. Fauzia kat luar. Meremang bulu rumah saya. Regina kata beliau kesal kerana mengambil hak orang lain dan betul-betul insaf. Katanya beliau sempat menunaikan umrah. Walaupun suami tidak di samping, menunaikan umrah untuk minta keampunan dari Yang Maha Esa. Dan sekarang ini masih lagi berterusan menjaga suami yang dalam keadaan yang katanya dah tak boleh ingat siapa dirinya. Inilah balasan saya merampas suami orang. Casey, saya tak pasti apa yang dilakukan oleh Fauzia. Bekas besan boleh saya katakan. Tapi Casey, ada pun bekas madu di sini. Tapi Casey, apa yang saya tahu, dendamnya sampailah ke mati. Para pendengar dia, dari pengalaman yang saya terima dari kiriman email Regina, mengambil hak orang lah. Dan isteri tak terima. Dikatakan, dunia akhirat aku tak terima. Dan sebelum isteri sempat mengembuskan nafas yang terakhir, bekas suami datang untuk menziarahi isteri yang sedang sakit tenat. Dalam keadaan sedemikian rupa, isteri masih lagi berdendam dan tak akan maafkan suami sampai suaminya, boleh saya katakan di sini, jadi gila bayang. Bagaimana pendengar-pendengar Ria 897 FM? Adakah anda rasa mungkin Fauzia sebelum meninggal ada melakukan kerja-kerja sihir sehinggakan beliau ni walaupun dah pergi boleh mengganggu suaminya yang dah berumah tangga? Ataupun mungkin ini adalah satu ilusi bermain di minda Daud dan juga Regina. Inilah bab kata pepatah, jangan bermain dengan api, memang berbahaya. Terima kiriman email ni dari orang yang sama, dah tak tahulah banyak kali, dan saya katakan tak boleh saya bacakan, tetapi dia kirimkan juga. Saya akan potonglah banyak perkara yang saya tak boleh ketengahkan di udara. Tapi berikut ini datangnya daripada Encik Rahim. Saya gunakan nama samaran, bukan nama sebenar. Dan Encik Rahim kata beliau pernah menuntut satu ilmu yang salah. Ini ringkasan saja apa yang saya faham, dan banyak saya potonglah. Pernah menuntut ilmu yang salah, dan ilmu yang salah ini antaranya melibatkan beliau supaya tidur meniduri sejenis ataupun sesuatu makhluk. Dan perkara ini membahayakan beliau sebab ketika beliau lakukan perkara ini. Okey, sebelum saya teruskan, saya minta maaf kalau tersekat-sekat sebab saya cuba pendekkan kisah dan anda faham sebab banyak benda sensitif dalam kisah ni. Jadi dia meniduri ilmu yang dia perolehi ini, harus beliau meniduri makhluk tertentu lah. Tapi perkara ini bukan berlaku di Singapura, di luar Singapura. Dan dia lakukan benda ini bila dia masih bujang lah. Jadi bila masih bujang tu, dia telah pun mempelajari sesuatu ilmu, meniduri makhluk. Dan dipendekkan cerita, akhirnya setelah lebih kurang 20 tahun dia mempraktikkan ilmu tersebut, dia tamatkan segala apa yang dia pelajari dan dia pilih untuk berumah tangga.
Kisah inilah kisah seram bermula apabila beliau berumah tangga. Makhluk itu mula datang menghantui isteri dan beliau dan anaknya dalam kandungan. Anak kandungan yang pertama yang dihamilkan oleh istrinya hilang begitu saja. Hilang gaib setelah lebih kurang 4 bulan. Bila datang berjumpa dengan doktor, doktor menjadi terkejut. Anak itu gaib dan yang menakutkan, perut isteri masih kembung. Tapi sebenarnya dalam perut isteri bukan bayi, Kisi, adalah sejenis tumbuhan yang dipanggil sini tumor. Isteri saya terkena penyakit yang amat mengejutkan sangat-sangat. Dan setelah kejadian itu, barulah jumpa dengan pakar. Pakar buat selidik dan bertanya pada saya. Benda itu takkan lepaskan saya sebab dah hidup dengan saya untuk beberapa tahun. Dan ia sebati dengan saya dan tidak setuju saya berkongsi kasih. Kerana benda itu menganggap saya seperti kekasihnya yang saya pertama kali menidurinya. Wah, itu dia kisah